Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1301. Antara paparan utama. Akhirnya rakyat dapat nikmati menu Rahmah. Kesalahan rasuah boleh dipenjara 20 tahun. Tiada 4 bilion ringgit dalam penyata akaun bersatu. Tender terbuka jimat kos hapus rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, menu Rahmah RM5 kini menjadi kenyataan yang mengujakan orang ramai setelah semakin mendapat sokongan para peniaga. Menu Rahmah merupakan sajian makan tengah hari atau malam yang seimbang. Ia merangkumi nasi, satu pilihan protein seperti ayam atau ikan dan sayuran ditawarkan pada harga berpatutan iaitu hanya RM5 sepinggan. Lebih 15,000 restoran menawarkan menu Rahmah tersebut bagi set makanan untuk golongan B40 berjimat. Menu Rahmah ialah inisiatif baharu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang diterajui Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ia adalah hasil libat urus KPDN bersama wakil-wakil Persatuan Restoran, antaranya Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia, Persatuan Pengusaha Tom Yum Malaysia, Malaysia Singapore Coffee Shop Proprietors General Association, Bumi Putra Retailers Organisation, Malaysia Retail Chain Association dan Malaysia Retailers Association. Kini menu Rahmah turut diperkenalkan oleh Pasaraya Maidin dengan harga istimewa serendah RM4.90 bagi setiap hidangan. Menurut komen-komen orang ramai di media, rata-rata mereka memuji program tersebut yang dapat meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah yang berdepan dengan kenaikan inflasi barangan makanan. Salahuddin berkata pengurangan cukai terhadap pengusaha restoran yang terlibat dalam inisiatif menu Rahmah akan dibincangkan. Laporan media juga menyebut terdapat peniaga yang mempelbagaikan menu mereka seperti mi goreng, kuih tiaw goreng, rojak, roti john dan shawarma. Untuk memudahkan rakyat yang disasar, KPDN akan meletakkan pelekat atau simbol menu Rahmah di premis yang turut serta dalam program berkenaan. Kata Salahuddin, pengusaha premis yang tidak boleh mengekalkan harga menu boleh memberitahu KPDN supaya perbincangan dibuat dari semasa ke semasa. Menurut laporan, selain set makanan tengah hari dan malam RM4.90 bagi setiap hidangan, Maidin juga menawarkan set sarapan RM2.50 di 28 cawangannya termasuk pengendali restoran dan medan selera syarikat itu. Dalam satu kenyataan, pihaknya komited membantu golongan memerlukan melalui program tanggungjawab sosial korporat Maidin Prihatin. Menerusi program itu, pasaraya itu turut menyalurkan 5,000 pak makanan menu Rahmah kepada 5,000 pelajar golongan B40 di Universiti Teknologi Mara UiTM yang telah dikenal pasti oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Perut yang lapar tidak mengenal warna kulit, agama, kaum maupun ideologi politik. Justru walaupun pun boleh menikmati hidangan murah tetapi berkhasiat daripada program menu Rahmah. Biasanya seorang pekerja B40 atau M40 perlu membelanjakan kira-kira RM8 hingga RM10 sekali makan. Kini mereka dapat menjimatkan RM3 hingga RM5 setiap hari. Buat peringatan peniaga, menu Rahmah ini perlu keikhlasan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti sumbangan kalian itu dengan lebih baik lagi. Pada masa yang sama, pihak pengguna pula hendaklah berpada-pada dalam menuntut lauk pauk yang dihidangkan. Kalau teringin makan ikan kelah, udang galah, lamb chop atau beef steak, kalian tanggunglah dengan duit tambahan sendiri. Sama-samalah kita berdoa agar Allah sentiasa merahmati peniaga yang prihatin dan kerajaan Malaysia Madani yang peduli rakyat ini. Yang baik kita hargai, yang buruk kita insafi. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amarni Abdullah mempertahankan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa pemberian wang oleh orang awam masa pilihan raya bukan satu kesalahan. Katanya yang salah ialah jika pemberi wang itu calon atau wakil calon pilihan raya. Terdahulu tersebar beberapa video yang menunjukkan pemberian wang jentera PAS kepada para pengundi semasa pilihan raya umum ke-15 di Terengganu.
Abdul Hadi yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional menyamakan perkara tersebut sebagai sedekah. Beliau juga mendakwa bahawa pemberian wang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pilihan Raya kerana undang-undang hanya melarang calon dan wakil calon daripada berbuat demikian. Bagaimanapun, Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Hanifah Maidin berkata, Abdul Hadi menyalah tafsir undang-undang berkaitan belanja dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dengan sedekah. Andai kata bahawa hanya seorang calon atau wakil calon, kenapa undang-undang ini gunakan perkataan every person? Ini bermakna ia merangkumi semua orang, bukan terhad hanya kepada calon atau wakil calon sahaja. Bidas Hanifah yang juga seorang peguam. Beliau berkata demikian dalam siaran melalui saluran YouTube Prima Facie Media yang turut disiarkan menerusi TikTok. Muhammad Hanifah juga mengkritik kenyataan Amar yang hanya mengulang perkara yang diperkatakan oleh Hadi. Apabila seorang presiden bercakap, orang lain hanya mengulang semula ibarat burung kakak tua sahaja. Sepatutnya kena lihat pada undang-undang tempelaknya. Sementara itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula menyokong Abdul Hadi dengan mengatakan bahawa pemberian wang boleh jadi betul atau salah bergantung kepada niat. Dalam hubungan ini, Muhammad Hanifah berkata kalau anda bagi duit atau sesuatu kepada pengundi, walaupun anda bukan calon atau wakil calon, logiknya hakim akan ambil itu sebagai satu niat untuk anda hendak mempengaruhi keputusan. Itulah cara hakim menafsirkan kerana hakim akan melihat daripada sudut konteks atau keadaan. Niat ini dalam hati susah hendak tentukan, kecualilah hakim ada mesin X-ray untuk X-ray hati, tegasnya. Ketua Putrajaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki sudah pun menegaskan bahawa perkara yang dibangkitkan itu bukan sedekah tetapi satu kesalahan undang-undang. Menurut Ahli Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Akbar Sattar, Seksyen 10 kurungan penyorokan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menyatakan calon atau sesiapa sahaja dilarang melakukan rasuah dengan menawarkan pembelian undi sama ada secara langsung atau tidak langsung seperti memberi atau menawarkan wang, hadiah, pekerjaan atau pinjaman ketika proses pilihan raya. Hukuman yang mungkin dikenakan ialah penjara maksimum 2 tahun, denda hingga RM5,000, dibatalkan kelayakan sebagai wakil rakyat serta kehilangan hak mengundi selama 5 tahun. Menurut akhbar, mana-mana kesalahan rasuah boleh juga didakwa di bawah Akta SPRM 2009 yang dendanya lebih tinggi dan tempoh pemenjaraan lebih panjang. Akta ini akan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Gagal melapor pemberian janji atau tawaran di bawah Seksyen 25-1 dan -2 akan dikena denda tidak lebih RM100,000 dan penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Gagal melapor permintaan atau memperolehi di bawah Seksyen 25-3 dan -4 akan didenda tidak lebih RM10,000 dan penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Demikian beratnya hukuman bagi perasuah. Itu baru hukuman dunia. Bagi yang tuduh bersatu terima RM4 bilion dari RM92.5 bilion dana pakej ransangan ekonomi, boleh lihat penyata akaun parti tahun 2020 dan 2021 yang telah diaudit. Akaun yang diaudit ini telah dibentangkan dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Ia telah difailkan di ROS Pendaftar Pertubuhan dan merupakan dokumen awam, tak boleh tipu punya. Demikian kata bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri Malaysia ke-8 Tan Sri Mahyidin Mat Yassin merujuk kepada laporan penyata akaun bersatu yang kini tular. Beliau menegaskan Mahyidin menjadi Perdana Menteri pada 1 Mac 2020 dan meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Kalau RM4 bilion masuk dalam akaun bersatu selepas Tan Sri Mahyidin Mat Yassin letak jawatan hebat betul lah bersatu, ujarnya. Beliau kemudian membangkitkan saiz akaun UMNO. Untuk rekod, UMNO ada RM192 juta ketika akaun parti itu dibekukan pada tahun 2018. Itu mungkin baki perbelanjaan pilihan raya umum ke-14, dakwanya. Selain itu, Marzuki juga mencabar agar keadilan dan DAP mendedahkan akaun mereka. Dah alang-alang tengok akaun bersatu, mungkin elok juga tengok akaun PKR dan DAP, termasuk akaun amanah yang dipegang bagi pihak parti jika ada. Maklumlah DAP jadi kerajaan di Pulau Pinang dan PKR pun kerajaan di Selangor dan Negeri Sembilan. Siasatlah dari mana sumber wang yang diterima oleh parti, barulah fair and square, tegasnya. Begini sajalah Marzuki, kadang-kadang berdiam diri itu lebih baik daripada membuka mulut.
Lebih-lebih lagi dengan membuat insinuasi atau dakwaan parti lain mungkin lebih teruk daripada Bersatu. Jom kita lihat fakta. UMNO ditubuhkan pada 11 Mei 1946. DAP ditubuhkan pada 18 Mac 1966. Keadilan ditubuhkan pada 3 Ogos 2003. Bersatu ditubuhkan pada 14 Januari 2017. Maknanya tidak lama lagi UMNO akan mencapai usia 77 tahun, DAP 57 tahun dan Keadilan 20 tahun. Masuk akalkah membandingkan aset parti yang sudah puluhan tahun bermain di gelanggang politik berbanding dengan Bersatu yang baru 6 tahun? Tiba-tiba Bersatu ada 108.2 juta ringgit hanya 3 tahun selepas ditubuhkan. Kebetulan 2020 ialah tahun Mahyadin menjadi Perdana Menteri menerusi tebuk atap langkah Sheraton. Pendapatan parti yang diterajuinya meningkat secara mendadak sebanyak 37% menjadi 148 juta ringgit pada tahun 2021. Jangan lupa tahun 2020 hingga 2021 adalah zaman COVID-19 menyerang negara. Banyak syarikat lingkup kerana Mahyadin sendiri tutup sempadan dan perniagaan menerusi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan isytihar darurat serta tutup parlimen. Sudah tentu rakyat tertanya-tanya, Bersatu niaga apa masa COVID-19 sehingga menjadi kaya raya? Jangan lupa juga bekas ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa pernah mendakwa Mahyadin memberi UMNO jutaan ringgit ketika pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020. Kata Anwar dalam satu video yang tular, beliau menerima wang itu daripada Mahyadin. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur dia, beritahu UMNO habis duit Sabah, tak cukup duit, berpuluh juta Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah. Saya tak boleh berbohong, saya berdosa. Kata Anwar dalam video yang tular sebelum ini. Daripada kenyataan Anwar, duit itu disimpan dalam bilik tidur Mahyadin bukan dalam akaun Bersatu. Berapa banyak, kita tidak tahu. Namun, kita tahu pimpinan Bersatu bukannya cerdik sangat seperti yang telah terbukti menerusi kegagalan mereka semasa mentadbir negara selama 17 bulan. Kita tidak menuduh sebab yang bercakap itu Anwar Musa. Tetapi sebodoh-bodoh pemimpin takkan nak simpan berbilion dalam akaun parti. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan pelaksanaan dasar tender terbuka berupaya untuk mengurangkan kos kepada kerajaan dan meningkatkan pendapatan negara. Beliau menjelaskan dasar itu antara pendekatan utama kerajaan perpaduan untuk meningkatkan pendapatan negara. Katalah kalau runding terus itu nilainya 50 juta ringgit tetapi kalau tender terbuka nilainya 45 juta ringgit, maka di situ kerajaan boleh dapat 5 juta ringgit. Bezanya itu adalah pendapatan kepada kerajaan. Jadi itu contoh antara perkara yang sedang dilakukan. Secara tidak langsung ia menambah pendapatan negara. Kalau runding terus, kebiasaannya ada perasusan tertentu yang lebih tinggi daripada tender terbuka. Katanya kepada pemberita selepas Majlis Dialog Belanjawan 2023, lapor bernama. Sejak mengambil alih sebagai Perdana Menteri dan memegang portfolio Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menegaskan agar tata kelola pentadbiran kerajaan baharu tidak boleh lagi berlaku kelulusan perolehan tanpa tender. Beliau berkata kerajaan perpaduan pimpinannya tidak akan mengizinkan sebarang kebocoran, ketirisan dan rasuah terus berleluasa. Soal perolehan, soal kelulusan tanpa tender ini tidak boleh lagi terus dengan mengizinkan kebocoran, ketirisan dan rasuah. Ini tidak boleh lagi dan harus berlaku di semua peringkat. Maka untuk peringkat awal ini, saya ingin menggesa dan mengajak saudara untuk sama-sama dalam pasukan ini. Kata Anwar ketika berucap pada perhimpunan di Dataran Perdana Putra di Putrajaya pada 29 November 2022 lalu, hanya 5 hari selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan dalam 22 bulan, sebuah jawatan kuasa khas siasatan tadbir urus perolehan dan kewangan kerajaan JKSTU PKK yang diketuai Tan Sri Amrin Buang telah ditubuhkan pada Mei 2018 untuk menyiasat projek-projek yang mencurigakan. Tujuan JKSTU PKK diwujudkan ialah bagi melakukan siasatan terhadap tadbir urus, perolehan dan kewangan di pelbagai kementerian. JKSTU PKK juga bertujuan untuk mengenal pasti sekiranya berlaku penyelewengan, salah guna kuasa atau pembaziran kewangan negara. Menurut bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Sabu, dari Mei 2018 hingga April 2021, JKSTU PKK telah menyiasat 39 kes, di antaranya 26 kes melibatkan Kementerian Pertahanan. Siasatan JKSTU PKK meliputi 9 kementerian dan secara keseluruhan melibatkan bajet kerajaan sebanyak 47 bilion ringgit.
JKSTU-PKK membariskan kelemahan ketara dalam banyak pemerolehan adalah perancangan yang lemah, due diligence yang tidak komprehensif, kelemahan klausa kontrak, kelemahan penguatkuasaan kontrak, gagal mengikut garis panduan, pembelian prototipe, perolehan secara rundingan terus yang kurang telus, kekurangan pemantauan dan campur tangan anggota pentadbiran dalam proses perolehan, kata Muhammad merujuk kepada kes yang berlaku dalam Kementerian Pertahanan termasuk isu pembinaan kapal tempur persisir LCS. Malangnya media melaporkan bahawa Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah membubarkan JKSTU-PKK walaupun prestasinya amat cemerlang. Difahamkan keseluruhan kontrak ahli jawatan kuasa ini sudah tidak disambung lagi selepas bulan Julai 2021. Justru tidak hairan apabila kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022 yang dikeluarkan Transparency International TI baru-baru ini merudum dengan skor 47 mata daripada 100. Semasa Pakatan Harapan mentadbir negara pada 2019, Malaysia mendapat skor 53 mata. Skor CPI Malaysia jatuh ke 51 mata dalam era Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada tahun 2020 dan terus merosot ke 48 mata pada 2021. Tender terbuka menjimatkan kos dan menyelamatkan wang pembayar cukai dalam perbendaharaan negara kerana unsur rasuah turut terhapus. Jika mereka yang terbabit dalam rasuah tidak dibawa ke muka pengadilan dan isu ketirisan dalam penganugerahan tender ini tidak diuruskan dengan bijak, maka bukan hanya indeks persepsi rasuah yang jatuh merudum. Apa yang disemai, itulah yang dituai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.